Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang saya hormati, wabil khusus pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di serambi ilmu online, dengan harapan insya-Allah apa ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, tanpa membuang masa lagi, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Fanibani rahimahullah taala di dalam ilmu tasawuf, iaitu ringkasan kepada Ihya Ulumuddin yang diterjemah dan disyarahkan dalam bahasa Melayu, yang mana kita berada pada juz 1, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bab keempat pada menyatakan segala rahsia zakat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita masuk iaitu muka surat 301. Ini suatu fasal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ini suatu fasal pada menyatakan segala orang yang menerima bagi zakat itu. Jadi ini adalah fasal pada menyatakan segala orang yang menerima bagi zakat itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kata muallif, qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin, ketahui olehmu bahawasanya tiada harus, berarti tak boleh, tiada harus mengambil zakat itu melainkan orang yang Islam yang merdeka, bukan bangsa Hashimi dan bukan bangsa Muttalibi, dan bukan anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pemerdekaan sekaliannya itu. Jadi awal sekali dia mula, zakat ini kena diberi hanya kepada orang Islam. Jadi pendapat yang dipilih di dalam 4 mazhab Mu'tabar Ahli Sunnah wal Jamaah yang mudawwan, yang terkodifikasi, yang fikihnya secara pasti insya-Allah, atau kita panggil zon yang qawi, iaitu sampai kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang sampai kepada kita menjelaskan bahawa syarat penerima zakat mestilah Muslim. Means is not allowed, atau tidak dibenarkan untuk membayar zakat kepada orang yang bukan Islam. Itu tak boleh. Bayar zakat mesti kepada orang yang Muslim. Dan sebab itu dia ada satu asnaf dipanggil dengan asnaf mu'allafati qulubihim, atau mu'allafati qulubihim, yakni mu'allafati qulubuhum itu adalah asnaf yang mereka itu baru masuk Islam. Jadi ada orang yang baru masuk Islam, orang bukan Islam baru masuk Islam, kita bagi zakat kepada dia untuk menguatkan iman dia. Kalau yang belum Islam, tidak. Sedekah bab lain. Sedekah sunat boleh. Jiran kita ada yang bukan Islam, dia mengalami kesusahan, kita sedekah kat dia, boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Bayar sedekah. Tapi kalau zakat tak boleh, sebab bukan ini kita kena guna ni untuk meraih simpati orang yang bukan Islam. Bukan. Kita betul ada niat yang baik, tapi kita juga we are bind with the Quran and Sunnah. Kita ni terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kita kena faham. Kita terikat dengan Al-Quran dan Sunnah juga. Sedangkan dalam bab ini dah memang ada nas melarang memberi zakat kepada, maksudnya zakat itu diperuntukkan hanya kepada asnaf-asnaf tertentu, dan jelasnya mereka mestilah Muslim. Okey. Kalau diberikan kepada orang yang baru masuk Islam, dia Muslim, itu diberikan. Dikala contoh dia ada orang baru masuk Islam, maka kita kumpulkan harta zakat, kita bagi kat dia untuk dia simpati kepada kita, alhamdulillah.
Dan yang kedua, iaitu yang merdeka, bukan bangsa Hashimi dan bukan bangsa Muttalibi. Jadi dia kena merdeka, insya-Allah itu tak ada masalah. Dan mereka ini bukan bangsa Hashimi dan bukan bangsa Muttalibi. Jadi dia bukan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hashimi, Muttalibi itu termasuk bangsa baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Bani Muttalib, jadi anak kepada Bani Muttalib, anak kepada Hashim. Ini tidak boleh menerima zakat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, Said yang pasti itu tidak menerima zakat. Sebab mereka telah mendapatkan harta daripada, dia ada bahagian dia. Bahagian ketika jihad fisabilillah, harta ghanimah ni ada bahagiannya yang diberikan kepada mereka. Ini hadirin wal hadirat. So disebut ni, dan bukan anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pemerdekaan sekaliannya itu. Ni orang yang merdeka kan mereka itu juga tidak diberikan sebab dia orang akan mendapatkan di tempat lain. Maka orang yang 8 itu tersebut di dalam firman Allah Ta'ala. Jadi siapakah asnaf yang boleh menerima zakat? Asnaf yang boleh menerima zakat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Ini yang penting kita kena fahami. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Artinya hanya sahaja sedekah zakat itu tertentu bagi orang yang fuqara dan orang miskin dan orang yang mengusahai atas menghimpunkan akan zakat, dan orang yang baru masuk Islam yang dijinakkan akan hati mereka itu, dan hamba yang dimukhatabkan dan orang yang hendak membayar hutangnya, dan orang yang perang sabil dan orang yang musafir sebagai satu kefarduan dari Allah, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini menjelaskan bahawa sedekah zakat itu tertentu. Hanya innama itu berarti dia adatul hasri, kita panggil. Adatul hasri ini kalau ilmu usul fiqh dipanggil dengan suatu kalimat yang is like a tool. So that word is like a tools. Perkataan tersebut adalah seperti sebuah alat, lebih kurang macam tu, untuk memberi batasan. Jadi mengkhususkan hanya memberi batasan zakat tadi hanya diperuntukkan kepada fuqara, iaitu orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin, wal amilin dan orang-orang yang bertugas sebagai amil. Ni. Jadi orang yang bertugas sebagai amil, mengusahai atas menghimpunkan akan zakat. Itu terjemahan Syekh Abdul Samad Al-Falbani. Maksud amil di sini, nanti kita akan syarah satu persatu. Alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Disebut lagi, baru masuk Islam. Jadi bukan kepada orang yang bukan Islam, tapi dia mesti kepada orang yang baru masuk Islam. So orang yang bukan Islam, kalau kita nak tolong dalam keadaan darurat, dalam keadaan banjir, dalam keadaan musibah, itu sedekah. Gunakan harta sedekah. Kita kumpulkan infak. Kita bagi mana? Tak ada masalah. Baginda SAW sangat baik dengan dengan orang yang bukan Islam yang berada di Mekah, di Madinah Munawwarah, dipanggil dengan kafir dhimmi. Ini sangat baik. Wa fir riqabi, iaitu orang yang mereka dan hamba yang yang dimukhatabkan, riqab. Okey. Wal gharimi, dan orang yang berhutang. Terlalu banyak hutang, tak boleh nak bayar, kita keluarkan dalam kesusahannya. Itu salah satu cara. Wa fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah. Dan juga perang sabil,
Wa bani sabil. Wa bani sabil adalah orang yang bermusafir. Jadi ni orang yang bermusafir ni boleh untuk dibayar zakat. Sebab itu saya tak tahu di Selangor masih ada ke tak ada. Tapi lembaga zakat Selangor, kalau tak salah, Majlis Agama Islam Selangor dalam 2000, sebelum tahun 2010, tahun 2011, 2010, ada pelajar-pelajar Selangor yang akan pergi ke luar negara menghantar di bawah derma siswa beasiswa. Nama zakat tersebut zakat derma siswa. Seingat saya lah, saya tak dapat derma siswa ni. Cuma kawan-kawan Selangor khabar kat saya. Saya hanya dapat zakat zakat bantuan lah, bantuan am. Kalau tak salah setahun dalam 3,000 setahun lebih kurang. Tu sebab memang kita ni duduk Morocco ni pengeluaran lebih banyak dari pemasukan sebab kita tak kerja. Tapi outcome dia lagi banyak. So memang sakit lah. Tapi sebab beza dengan duduk Mesir. Mesir ni ada rumah negeri. So susah-susah pun kalau dengan cukup syarat dan lain-lain kita dapat duduk di rumah negeri. At least you can bayar duit sewa tu sikit je lah. Tapi kat Morocco duit sewa ni harga dia dah RM1,500 sebulan. Sama duduk KL. RM1,500. Kalau berkongsi, okey, ringanlah sikit. Tapi ada bandar pelajar yang duduk seorang. Just bayangkan, dia kena keluarkan duit RM1,400 untuk duduk sewa. Just untuk duduk, belum lagi masak, makan, minum. Sebab itu bahasa kami di Maghribi, bukan bahasa, pengalaman lah di Maghribi ni, kalau pelajar Malaysia duduk Morocco, yang lelaki, bukan hanya perempuan, tapi yang lelaki semua pandai masak. Itu jelas. Kalau pelajar lelaki duduk Morocco, semua pandai masak. Itu. Saya dulu awal-awal duduk sana bujang. Maksud dia membujangkan diri kan, seorang duduk sana. Itu memang alhamdulillah pandailah masak. Tapi bila isi dah datang, habis dia isi dah datang, dah tak pandai dah. Sebab dia yang masak, contoh dia. Tapi jadi, kembali kepada cerita tadi, derma siswa di Selangor, dia memberi Ibnu Sabil, iaitu atas zakat Ibnu Sabil, memberi zakat. Memberi zakat untuk tiket. Tiket tu dipanggil dengan zakat Ibnu Sabil. Sebab dia tahu kita perlu kepada belanja untuk kerja ke sana. Jadi boleh diberikan. Saya tak tahu wilayah macam mana. So wilayah diberikan atau tidak. Tapi yang jelas ada juga yang mendapat zakat wilayah, tapi seorang kalau tak salah. Dia juga dapatlah kot. Yang rasa dapat insya-Allah. Faridatan minallah, disebutkan adalah sebagai suatu kefarduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Huraian asnaf yang 8. Ini huraian dia, satu persatu asnaf yang 8. Bahagi yang pertama, fakir, iaitu orang yang tiada baginya harta dan tiada kuasa ia berusaha. Iaitu orang yang tiada baginya harta dan tiada kuasa ia berusaha. Dan jikalau ada mempunyai makanan seharinya dan pakaiannya yang patut dengan halnya, maka tiada dinamakan akan fakir tetapi dinamakan miskin. Jadi fakir tu siapa? Orang tak ada harta langsung. Dan dia tak boleh nak cari. Contohnya dia tu miskin, dia memang fakir ni, dia memang tak ada harta. Dia nak kerja pun dia tak boleh. Dah tua. Tak boleh nak kerja. Dah susah. Ini nama dia fakir. So fakir ni macam mana? Jadi fakir ni memang tak ada harta. Dan tak boleh nak dapat harta. Itu nama dia fakir. So dia tu asnaf. Jadi cuma kita kena ingatkan juga kepada lembaga-lembaga zakat misalnya, ketika dia tidak boleh untuk memberi
apa, ketika dia memberi zakat kepada fakir, kita kena tahu bahawa mereka adalah dah susah untuk keluar daripada belenggu tadi sebab nak kerja dah tak boleh. Contoh dia orang tua. Mungkin, saya tak tahu ada ke tak ada, wilayah ada ke tak ada. Mungkin boleh daripada harta zakat ini. Jadi Majlis Agama membina sebuah pusat atau rumah jagaan orang tua, ya, dengan fasilitinya yang cukup, okay, melalui wakaf dan lain-lain. Tapi nanti untuk run the place, jadi orang-orang yang tua-tua, rumah orang tua tadi, yang dah tak boleh nak kerja, yang dah tak ada harta, yang tak ada rumah, mereka duduk di situ, makan minum dibiayai daripada duit zakat tadi. Ya, it can be done. Sebab apa? Sebab kutipan zakat kalau beratus juta, dan inilah untuk orang-orang yang kita kena kumpulkan dan selamatkan dan tolong. Kan? Contoh dia. Ada wal hadrah. Dan jikalau disebut. Dan jikalau ada mempunyai makanan sehariannya. Jadi kalau dia ada makanan, boleh dapat income. Dan pakaian yang patut. Dengan halnya, maka tiada dinamakan akan fakir. Tetapi dinamakan miskin. Dia ada income, dia ada siti harta, tapi tak cukup. Tak cukup. Maksud dia punya pengeluaran lebih banyak daripada income dia. Ini yang banyak terjadi pada hari ini. Dipanggil dengan masakin, miskin. Miskin tegarlah. Miskin. Saya tak tahu miskin. Ni istilah baru tu saya tak apa tahu lah. Okay, tapi kalau miskin ni dia kata miskin bandar. Miskin bandar ni termasuk miskin. Dan ini memang saya telah sedikit mengkaji. Kalau miskin bandar, sebagai contoh, dia bergaji RM3,000 di Kuala Lumpur. Dia ada isteri yang juga gaji RM3,000. So basically total duit mereka RM6,000. Mereka terpaksa sewa di flat. Okeylah, murah ya. Sewa di flat. Tapi kalau anak dia banyak, dah sakit dah. Kan contoh dia. Macam mana dia nak keluar daripada kemiskinan bandar tadi? Memang tak ada duit lebih. Pengeluaran lebih banyak daripada income. Dan macam mana nasib anak-anak dia? Belum lagi kalau anak nak kena jaga kalau masih kecil, isteri terpaksa berhenti kerja. Boleh ke cukup suami kerja hanya dengan RM3,000? Kalau nak panggil maid, tak cukup. Sebab apa? Nak kena bayar duit sewa lagi. Kalau dia ada loan, nak kena bayar duit rumah lagi. Nak miliki rumah memang tak mampu. Kalau miliki rumah dihutang. Hutang seumur hidup. Orang Kuala Lumpur ni hutang seumur hidup. Jadi kalau dah mati barulah anak isteri selesa. Dapat inilah contoh dia. Tapi peliklah. Maksud saya macam mana? Jadi kesian suami dia yang kerja, suami dia yang beli rumah atas nama suami dia, loan dan lain-lain. Tapi dia tetap kena bayar. Yalah sebab dia beli rumah, dia hutang. Terlalu stres banyak kerja, akhirnya mati. Macam mana? Sakit jantung, meninggal dunia. Okeylah, anak isteri rasalah keselesaan tersebut. Tapi suami tadi memang sakitlah. Dia dah meninggal lah. Dia tidak dapat menikmati. Semoga Allah SWT reward dia di akhirat. Tapi saya bagi contoh ini kesusahan, ketimpangan sosio hidup kita dari ini. Sebab itu, cuma itulah inflasi kita di Malaysia ini mungkin terlalu teruk, Allahu a'lam. Berbeza dengan kalau kat UK, inflation tak ni. Saya pergi sana, setiap kali bila pergi sana saya bandingkan kenaikan harga makanan tu tak banyak. Sikit turun balik, terkawal. How they manage to do that? Ini yang kita kena fikir. InsyaAllah. Untuk kebaikan negara kita, insyaAllah. Hadiru wal hadar a'udzakumullah. Dan jikalau ada sertanya makanan setengah hari dan pakaian yang patut dengan halnya itu, maka iaitu dinamakan fakir. Jadi ada setengah hari je. Dia banyak tak ni? Itu masih dipanggil fakir.
Dan jikalau ada sertanya baju dan tiada sertanya mindil, yakni sapu tangan, dan tiada sertanya seluar, dan tiada sertanya kasut, sedangkan harga bajunya tadi tiada memadai untuk membeli barang yang tidak dimilikinya. Jadi kadar tadi tak cukup nak beli benda lain kecuali baju. Itu dengan kadar yang patut dengan halnya, maka iaitu dinamakan fakir. Bukan dia tak ada, dia ada. Kalau dia jual ni, dia tak boleh beli benda lain. Macam tu, dia tak ada seluar. Tak ada ni. Dan maka dalam hal ini, dia dinamakan fakir. Jadi dia berhak untuk mendapat zakat. Dan tiada seyugyanya. Disyaratkan fakir itu bahawa tiada mempunyai kain yang menutup auratnya. Dan jikalau kuasa ia berusaha dengan alat dan tiada baginya alat, maka iaitu dinamakan fakir. Okay, dia boleh kerja. Dia boleh dapatkan harta. Tapi kerja yang dia ini perlu kepada alat. Tapi untuk dia beli alat, dia tak mampu. Dia tak mampu sama sekali. Dia tak boleh. Maka dia dinamakan fakir. Ini yang contoh dia pergi pusat pemungkutan zakat tersebut, wilayah PZW, kalau tak salah. Yang lembaga zakat untuk wilayah persekutuannya. Sebab itu mereka ini ada yang dipanggil dengan ada yang mereka ini memberi zakat kepada orang-orang fakir atau miskin untuk membeli alat untuk mereka bisnes. So jadi yang SME di Kuala Lumpur ni, kalau miskin, jangan segan-segan minta zakat. Minta zakat ke PZW. Dia minta zakat. Sebut untuk apa? Lengkapkan. Dan pusat zakat juga kena, kita jangan terlalu rigid, jangan terlalu kedekut. Cuba ringankan sedikit mungkin syarat-syaratnya. Dan salurkan zakat untuk membantu mereka supaya mereka terkeluar daripada kemiskinan. Ini kita usaha. Tapi Ustaz, banyak yang tak keluar juga kemiskinan, dia abuse. Janganlah abuse. Janganlah yang terima zakat ini. Jadi memang kena jujur terus. Ini duit zakat ni amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan. Yalah dia dah miskin tapi dia malas. So dia nak, tak boleh lah. Kenalah rajin. Kenalah jujur. Sama lah pelajar yang mendapat zakat. Pelajar Malaysia, Kuala Lumpur ke, pelajar Selangor ke, pelajar Perak ke, mana-mana negeri lah. Dapat zakat dari kerajaan. Bukan dari kerajaan, maaf. Dapat zakat dari majlis agama negeri masing-masing. Lembaga zakat negeri masing-masing. Misalnya, pergi belajar dekat luar negara. Tapi tak belajar sungguh-sungguh, main-main. Tak belajar sungguh-sungguh, duduk busy buat benda lain. Balik, tak habis. Tak habis belajar, misalnya. Balik ni kosong. Balik tak buat betul-betul. Sebab apa? Fail. Tak belajar dan lain-lain. Tak boleh lah. Kena fokus. Kena rajin. Curahkan segala kemampuan. Kalau cakap tak boleh Ustaz, merokok ni susah nak lulus Ustaz. Ada yang kata macam tu. Berapa banyak lagi yang lulus, boleh je. Jangan ni. Berapa banyak lagi yang lulus, tak ada masalah je. Okey. Tiada patut bagi kelakuannya, maka itu dinamakan berfakir. Dan demikian lagi jikalau ada ia sibuk menuntut ilmu fiqh dan menegahkan akan dia oleh usahanya itu daripada menuntut ilmu fiqh, maka dinamakan akan dia fakir. Ini yang kenapa kita bagi zakat pelajar yang belajar di negara Arab, belajar di Mesir, belajar di, dan kalau boleh jangan hanya limit pada tu, yang belajar di pondok termasuk. Tapi institusi tak diiktiraf. Kita janganlah, kita kenalah kenalah open minded sikit. Tak semua mesti belajar di institusi diiktiraf. Kalau tak, macam mana dengan pondok-pondok tradisional, institusi yang menjunjung tinggi turath,
Sebab kadang universiti-universiti yang ada dekat barat ataupun Malaysia sekalipun, ni orang terus dia tak reti. So macam mana? So kita kena enhancekan juga. Tapi of course kena ada satu mekanisme untuk yang pondok ni macam mana. Of course bila duduk pondok tak adalah sebanyak duduk di universiti. Then it will be kurang. Tapi janganlah limit one off. Kesian. Jadi yang belajar pondok pun perlu ditolong tuan-tuan dan puan. Ingat, pondok ini adalah institusi pendidikan agama Islam tertua di Nusantara. Sebelum kita merdeka lagi, sebelum ada universiti, sebelum ada sekolah rakyat lagi, kita ada pondok. That is our Islamic institution. Kita terhutang budi dengan pondok-pondok ini. So kita kena tolong. Bagi zakat kepada pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di pondok. Itu termasuk salah satu yang perlu kita explore. Sebab saya memang dari pondok. Jadi dan memang saya tahu. Saya tahu macam mana kehidupan di pondok dan apa yang kita dapat dari pondok. Alhamdulillah. Saya tidak menyesal. Saya tidak regret sama sekali saya belajar di pondok. Saya bersyukur saya belajar di pondok. Dan ilmu yang saya dapat, betul, ini saya nyatakan. Ilmu yang saya dapat yang di pondok tersebut adalah merupakan ilmu yang sangat barakat, sangat manfaat. Membuatkan saya dari segi nahwu, saraf, bahasa Arab saya, alhamdulillah, kitab-kitab ni boleh untuk saya baca. Alhamdulillah, saya mampu menerjemahkannya. Alhamdulillah. Ilmu yang saya dapat tidak hanya terfokus pada satu fan, tapi berbagai multidisciplinary. Kita bagi multidisciplinary of knowledge. Kita dapat. Jadi bukan hanya ilmu nahwu saraf, ilmu bahasa Arab, tapi juga ilmu fiqahnya, ilmu akidahnya, ilmu tasawufnya, ilmu macam-macam ilmu yang kita dapatkan. Of course, bila pergi ke Qarawin University, pergi ke negara Arab, mungkin ada banyak ilmu yang kita tak dapat lagi. Betul. Tapi tidak menolak bahawa ilmu yang didapatkan di pondok ini adalah, Masya Allah, ilmu yang barakah. So ini juga kita kena tolong mereka. Ini yang disebut. Dan yang dimaksudkan oleh mu'alif ini kerana hidup di zaman tersebut tidak ada universiti di Nusantara lagi, universiti moden maksud saya, yang ada pondok, maka tentu maksud yang dimaksudkan ini adalah pondok. Dan tiada menghilangkan kuasanya itu akan nama fakir daripadanya. Jadi bila dia boleh kerja, tak boleh kita kata tak. Sebab dia tengah menuntut ilmu agama, terutama ilmu fiqh. Ilmu fiqh itu maksudnya ilmu agama. Tak kisah ilmu agama bidang apa, semua. Bidang agama. Termasuk bahasa Arab. Yes. Lebih-lebih lagi, contoh dia UIA. Bahasa Arab ini dah digolongkan sebagai ulum Islamiah, IRK. Sehingga kan pelajar bahasa Arab, mereka wajib mengambil beberapa pelajaran teras seperti akidah, akhlak Islam, usul fiqh dan lain-lain di IRK. Bukan dalam bahasa Inggeris. Hadirin wal hadirat amin, tapi ngambil dalam bahasa Arab. Dan jikalau kuasa ia berusaha, maka menegahkan usahanya daripada berbuat ibadat yang sunat dan berbuat wiridnya, maka ia itu tiada dinamakan fakir kerana berusaha sekadar hajatnya itu terlebih aula dengan dia. Jadi dia tidak berusaha, tidak bekerja sebab dia sibuk buat ibadah yang sunat dan berbuat wirid, memilih untuk duduk jadi fakir miskin di zawiyah misalnya, padahal dia boleh untuk kerja. Itu tak boleh. Kecuali dia di zawiyah itu sebab dia bekerja di zawiyah. Dia ada gaji sebagai penjaga zawiyah, itu bab lain. Dikumpulkan dari duit zawiyah tersebut untuk diberi kepada itu bab lain. Kita panggil macam dekat Malaysia ni, takmir pula. Masjid-masjid ni ada siap, ada jaga, ada apa. Itu kerja dia, itu lain. Kan? Itu lain, itu perbahasan dia. Dan jikalau disebut di sini, dan jikalau memadai akan dia oleh nafkah bapanya,
dan memadai dengan nafkah orang yang wajib atasnya, nafkahnya, maka iaitu tiada dinamakan fakir. Ini tidak dinamakan fakir. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau dia tak ada penghasilan, tapi memang dia ada yang wajib untuk memberi dia nafkah seperti bapa dah, maka dia tak dinamakan miskin. Ini demikian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Hadir wal hadir hafizakumullah. Dan kata Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Tuhfatul Muhtaj. Apa dia kata? Dan fakir itu, iaitu orang yang tiada baginya usaha yang patut dan tiada baginya harta yang memadai dengan dia akan hajatnya daripada makanannya dan pakaiannya, seperti ia berkehendak akan 10 dirham, maka tiada padanya melainkan 3 dirham, maka iaitu dinamakan fakir. Dan jikalau ada baginya rumah dan pakaian yang baik dan hamba yang berkhidmat dengan dia sekalipun, kerana muhtaj berhajat ia dengan dia baginya itu. Jadi walaupun dia ada boleh bayar pekerja, tapi penghasilan dia lebih sedikit daripada pengeluaran dia, maka dia dikatakan miskin. Contoh lain, ada orang dia di isteri 4. Dia ada anak, contohnya anak dia sebanyak 25. Misalnya. Jadi banyak. Kerja dia kerja besar. Dia seorang doktor perubatan. Gaji dia mungkin 20,000. Tapi 20,000 tak boleh nak menanggung semua. Dia ni miskin juga lah. Ustaz, siapa suruh gatai dia bagi kain lebih ke apa? Okay. Bayangkan contohnya dia itu waktu tu berduit. Dan dia boleh kahwin 4 dan memiliki anak banyak. Tiba-tiba dia kena musibah, klinik dia kena tutup. So dia kena kerja kat hospital orang. Contoh dia. So gaji dia banyak tu sahaja. Misalan dia. Jadi dia jadi miskin tak? Miskin juga. Sebab fikir tak melihat kenapa dia kena. Dia tak tengok macam tu. Kita tak. We are not allowed to atur urusan orang. Kehidupan orang. Itu bukan tugas kita. Kita melihat zahir dia. Dia itu ada banyak tanggungan. Ada. Dan dia ini tak ada penghasilan yang cukup. Berarti dia ni miskin. Itu contoh dia. Ilhat sebilah dat. Hadir wal hadir abizakullah. Dan jikalau berkehendak ia kepada 10 dirham, maka tiada ada padanya melainkan 8 dirham atau 7 dirham, maka iaitu dinamakan miskin. Dan murad dengan harta yang memadai dan tiada memadai bagi fakir dan miskin itu, iaitu pada umur Khalid 63 tahun. Umur Khalid dia. Jadi kalau umur dia 63 tahun, kita tengok harta dia cukup tak? Tak cukup. Itu miskin. Kerana atas kaul yang asah bahawasanya fakir miskin itu diberi akan dizakat sekira-kira memadai di dalam umurnya yang Khalid. Zakat itu cukup untuk umurnya yang Khalid. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfatul Muhtaj juzuk 7 muka surat 154. Dan lagi akan datang pada akhir fasal adab orang yang menerima zakat. Jadi fasal adab orang yang menerima zakat, perbezaan pendapat ulama pada makna fakir dan miskin, dan yang muktamad pada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. InsyaAllah dia akan syarahkan perkara itu lebih panjang nanti. Hadirin wal hadirat azizakumullah. Lalu bahagi yang kedua, miskin. Dia kan dah jelas fakir, dia jelas miskin sikit. Iaitu orang yang tiada memadai akan dia oleh hartanya yang masuk itu dengan hartanya yang keluar itu. Jadi income dia lebih sedikit daripada outcome dia. Ini yang saya dah jelaskan. Itu nama dia miskin. Jadi kalau dia menuntut ilmu sebab tu dia tak ada harta, itu dipanggil fakir. So, okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan hartanya yang keluar itu, yakni ada baginya harta yang tiada memadai akan sempurna hajatnya, atau tiada baginya usaha yang patut dengan halnya, seperti orang yang berkehendak 10 dirham dan ada padanya 8 dirham, maka yang 8 dirham itu
tiada mencukupi akan hajatnya yang patut dengan dia daripada makanan dan pakaian dan tempat kediaman dan segala perkakas rumahnya yang patut baginya. Dan tiada menegahkan nama fakir dan miskin sebab majhul, sebab dia itu sibuk ia dengan menghafaz Al-Quran. Jangan sebab dia tu, yelah, dia tiada menegah nama fakir jadi dan miskin. Orang tersebut tetap dinamakan fakir miskin kalau dia tak bekerja sebab dia sibuk dengan menghafaz Al-Quran. Orang hafaz Quran tak ada duit. Dia boleh kerja, Ustaz. Tapi dia kenapa dia sibuk nak hafal Quran? Tak, itu tugas dia nak kena hafal Quran. Dia tengah belajar. So, dia fakir miskin lah. Ini yang kita sebut. Bila kalau saya lah pandangan akademik peribadi lah. Zakat untuk pelajar-pelajar yang menuntut ilmu ke negara Arab misalnya, atau di Malaysia sekalipun, yang sibuk untuk menuntut ilmu, mereka ini kita golongkan asnaf fakir dan miskin, dah cukup lah. Tak perlu kepada asnaf sebagai fisabilillah. Sebab apa? Sebab mereka dah memang fakir miskin. Tapi Ustaz, mak bapak dia kaya. Tunggu dulu. Kalau mak bapak dia kaya, boleh tanggung dia untuk belajar secara sempurna. Macam contoh dia anak Datuk Seri ke, Tan Sri ke, dia pergi belajar di US ke, belajar di England, di private school. Apakah kita nak panggil sebab dia belajar tu fakir dan miskin? Tak boleh lah. Itu okeylah, kita terima. Dia bukan fakir dan miskin. Tapi jadi janganlah bagi zakat kat dia. Tapi yang kita kata ni, orang yang belajar agama di Azhar, maybe mak bapak dia kerja kerajaan, adalah harta, bukan tak ada. Bolehlah hidup, bolehlah sara. Tapi dia, mak bapak dia juga perlu kepada keperluan lain, perlu kepada menyara anak dia yang lain. So dia ni patut boleh digolongkan sebagai fakir miskin juga untuk diberi bantuan, diberi zakat. Misalnya dia hadir wal hadra, sebab dia sendiri tak boleh nak kerja, melainkan dia ini sebab dia kena siapkan, dia kena belajar sampai habis ilmu tersebut, ilmu Al-Quran. Ialah ilmu agama Islam, pendidikan agama Islam. Ini sebab kita berbicara tentang zakat. Dan tiada menegahkan nama fakir dan miskin sebab masyghul ia dengan menghafaz Al-Quran, dan masyghul ia dengan menuntut ilmu fiqh dan ilmu tafsir atau hadis, atau masyghul ia dengan ilmu alat. Bagi yang demikian itu, ilmu alat nahwu saraf tu saya kata, belajar bahasa Arab, department Arabic pun ia patut boleh mendapat zakat. Bagi yang demikian itu, dan jikalau kuasa berusaha sekalipun, walaupun dia boleh bekerja sekalipun, kerana sekalian yang demikian itu daripada fardu kifayah. Sebab apa? Dia itu masyghul untuk menyelesaikan perkara yang fardu kifayah. Dan kalau dia tak buat, satu kampung dosa, satu Selangor dosa, satu daerah kat Selangor dosa, satu kampung kat Selangor dosa, kat wilayah dosa. Jadi dia terpaksa lah. Ini hadir wal hadra alizakumullah. Jadi jangan kita halang untuk membantu orang-orang ini. Itu daripada fardu kifayah. Bersalahan jika masyghul ia dengan berbuat ibadat yang sunat. Bersalahan jika dia masyghul ia dengan beribadat yang sunat dan melazimkan akan khalwat. Jadi dia pilih untuk suluk. Kan? Bersalahan jika masyghul ia dengan berbuat ibadat sunat dan melazimkan akal khalwat, maka tiada diberi akan dia zakat. So taklah dia beri zakat sebab itu benda sunat sahaja. Khalwah tu maksud dia suluk. Itu juga sunat sahaja. Kan? Bukannya fardu kifayah. Maka tiada akan diberi akan dia zakat jika ia kuasa berusaha. Bila dia tu kuasa, mampu untuk berusaha yang memadai belanjanya. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tuhfah. Baik, insyaAllah kita ittifakkan sampai sini. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada perbahasan. InsyaAllah minggu depan kita bahas tentang amil pula, insyaAllah. Saya ittifakkan pengajian saya ini dengan aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.